Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Selamat petang pada semua yang sedang menyaksikan bersiaran langsung dari Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Bacok. Baiklah, pada hari ini kita semua sedang live kembali ke kampus pada 6 April 2021. Dan sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut lagi, jangan lupa share di FB UMK Rasmi, Official UMK, dan juga subscribe YouTube UMK TV agar lebih ramai yang menonton dan juga mendapat info-info yang terbaru mengenai Universiti Malaysia Kelantan yang kita sayangi dan cintai ini. Baik, kemasukan pelajar semester Februari 2021 fasa kedua. So itu yang akan kita bincangkan pada hari ini, dan bersama saya pada petang ini seorang tetamu yang sangat istimewa, yang tidak asing lagi di UMK, orang Soho lah orang kata-kata dia, orang kata-kata orang Soho di UMK, handsome orangnya. Baiklah, saya bersama yang berbahagia Profesor Dr. Razli Bincik Razak, Timbalan Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Prof? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Handsome bergaya Prof hari ini. Ya. Yeah. So selamat kembali Prof ke Yeah. pejabat Hak Ehwal Pelajar dan Alumni. Ya, saya telah lebih Baik Prof. kurang 7 tahun. Okey. Okey Prof, so hari ini kita akan membincangkan lah ya Prof mengenai kemasukan pelajar bagi fasa yang kedua di UMK, dan untuk makluman bersama juga, fasa pertama pelajar masuk pada 14 Mac 2021 seramai 642 orang pelajar. Betul ya Prof? Ya, betul. Dan bagi fasa 2, kalau saya tak silap, sekarang sedang berlangsung sesi lapor diri ya Prof, Ya, 4 betul. sehingga 8 April 2021. betul. Jadi mungkin Prof boleh berkongsi sedikit berapakah jumlah pelajar yang mendaftar bagi sesi ataupun fasa kedua ini, pengambilan pelajar untuk kali ini. Okey. Silakan Prof. Terima kasih Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mira sekali lagi dan kepada pihak UMK TV yang menganjurkan program yang begitu baik pada tengah hari ini. Jadi kita membincangkan pada tengah hari ini adalah tentang kemasukan pelajar fasa 2. Jadi alhamdulillah dengan pandemik COVID-19 ni, kita di UMK ini kita telah menerima banyak permohonan daripada pelajar untuk kembali ke kampus UMK yang indah ini. Jadi kita menerima permohonan seramai 642 orang. 642 Okey, orang. jadi dalam kapasiti yang kita ada ialah hanya 1,440 kapasiti asrama yang kita ada. Daripada asalnya kita ada kapasiti 5,740. Jadi oleh kerana pandemik dan kita terpaksa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka kita dapat hanya menyediakan lebih kurang 1,440 tempat di asrama. Jadi untuk kemasukan kedua ini kita menerima permohonan daripada pelajar 642, jadi kemasukan yang kita luluskan hanyalah 525 orang ketiga-tiga kampus. Ketiga-tiga kampus. Jadi kita dapati bahawa ramai pelajar yang mohon untuk kembali, tapi oleh kerana kapasiti yang terhad, jadi kita terpaksa hanya boleh menerima berdasarkan SOP yang ditetapkan hanyalah 525 orang. 525 Jadi kalau orang kita melihat pecahan yang kita lihat ialah kampus Bacok seramai 83 orang untuk fasa kedua ini, kampus Kota 299 dan di kampus Jeli seramai 143. Jadi seperti mana yang Mira beritahu tadi bahawa kita mengharapkan pelajar datang mengikut yang ditetapkanlah, iaitu pada 4 hingga 8 April. Jadi kenapa kita minta pelajar datang dalam tempoh yang ditetapkan? Sebab kita ada beberapa saringan yang kita terpaksa patuhi mengikut kehendak daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Maka kita terpaksa mengadakan saringan-saringan tersebut. Jadi kita minta pelajar-pelajar yang telah menerima surat daripada pejabat bahagian akademik di bawah Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, maka bolehlah segera mendaftar. Jangan tunggu sehingga 8 hari bulan yang menyebabkan akan berlaku
queue yang panjang dan Ya, sebagainya. betul. Maka datanglah mengikut masa yang telah kita tetapkan Ditetapkan. Ya. supaya ini memudahkan prosedur-prosedur SOP yang telah ditetapkan. Kita akan lakukan saringan seperti mana yang ditetapkan. Jadi saya sangat-sangat mengharap selaku Timbalan Naib Chancellor HEPA, pelajar-pelajar yang telah menerima surat itu datang dengan segera untuk mendaftar untuk fasa kedua di kampus, tiga-tiga kampus ini. Okey, Prof. So maknanya seramai 525 orang pelajar yang telah disort untuk masuk ke fasa kedua. Dan sehingga hari Khamis ini ya, bermula daripada Ahad sehingga hari Khamis, Ya, sesi betul. pendaftaran. Dan kepada sesiapa adik-adik kita, pelajar-pelajar kita yang masih lagi belum mendaftar, daftarlah segera. Mana yang tak ni lagi rugi tak mari UMK, lama mesti rindu UMK. Ya. Kan Prof? Baik Prof. Itu dari segi kemasukan pelajar, kita ada jumlah yang kita tetapkan. Seperti yang kita tahu juga, sebelum ni ada beberapa kategori yang ditetapkan yang boleh masuk ke kampus untuk proses pembelajaran seperti biasa. Kita ada 6 kategori Prof. Seperti yang kita tahu, kita ada 6 kategori, iaitu pelajar daripada sijil, diploma, pasca yang ada latihan praktikal yang perlu masuk makmal, bengkel dan juga studio. Lepas tu kita juga ada yang pelajar yang tak ada akses internet. Betul. Seterusnya pelajar asasi, pelajar antarabangsa, pelajar yang, kumpulan khas seperti OKU dan juga yang sedang nak ambil exam macam MUET ke apa Prof. So macam untuk fasa kedua ni macam mana Prof? Dari segi kategori pelajar macam mana pengambilannya Prof? Okey, kategori pelajar saya rasa sama dengan kategori yang pertama, iaitu bahagian pembangunan akademik BPA. Dia akan melihat tentang sejauh mana kritikal kursus-kursus yang pelajar pohon tersebut. Jadi katakanlah kursus seperti melibatkan makmal, melibatkan studio, bengkel dan sebagainya, itu yang lebih diutamakan lah dari segi kritikal. Dan yang utama juga adalah masuk dalam kategori kritikal ialah pelajar tidak mendapat akses internet di tempat mereka tinggal. Ya, Maka betul. itu juga kita kategorikan sebagai kritikal. Dan kita titik beratkan dari segi itu ya Prof, sebab sekarang kelas secara semuanya virtual, secara atas Jadi talian. kalau kita lihat permohonan yang banyak kita terima adalah bidang-bidang yang kritikal, yang di mana melibatkan seperti kita nyatakan tadi, makmal, studio dan bengkel dan sebagainya, yang mana mereka memerlukan hands-on experience dalam pembelajaran. Itu yang kita utamakan selain daripada accessibility pelajar untuk mendapatkan lalu talian internet tersebut. Jadi kriteria kritikal ini ditetapkan oleh bahagian perancangan akademik dan mereka akan menilai sejauh mana kritikal tersebut. Jadi mereka akan menawarkan surat tawaran kepada pelajar kebenaran untuk masuk dalam kampus. Jadi HEPA menyediakan asrama seperti mana ikut SOP, ada tempat pengasingan dan juga ada tempat selepas pengasingan kita akan sediakan tempat yang mengikut SOP, iaitu 2 orang sebilik. Okey. Jadi kita terpaksa patuhi tersebut dan kita memohon maaf kerana kepada pelajar kita tidak dapat mengisi kapasiti sebenar 5,740 tersebut kerana kita terpaksa Mengikut SOP yang patuhi. Dan kita sangat berharap berdoa kepada Allah SWT semoga pandemik COVID-19 ini diangkat kembali Ya, dan Prof. kita akan hidup dalam keadaan seperti mana sedia kala sebelum Ya, secara pandemik COVID bersemuka, tersebut. insya-Allah. Ya. So macam mana kalau dari segi panduan daripada Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, pengambilan pelajar bagi kategori ini, apakah aspek maknanya aspek kesihatannya macam mana Prof? Kita titik beratkan Okey, untuk pengambilan pelajar ni. kita letakkan mereka di dalam berdasarkan dari segi kriteria asal ialah kriteria berdasarkan bahagian pembangunan akademik, sementara bahagian untuk HEPA kita akan lihat di mana mereka tinggal. Dan kita biasanya berdasarkan kepada zon ataupun mukim. Okey. Kita tidak melihat kepada, kita juga melihat kepada negeri, tetapi yang kita utamakan adalah zon mukim tersebut. Jadi pelajar-pelajar boleh melihat dalam laporan KKM setiap hari ketika kita terima biasanya jam 5 ke atas tu kita dapat lihat mukim mereka dalam kategori mana. Kalau mukim hijau, kuning dan jingga, kita dibenarkan masuk ke kampus dan mereka adalah wajib
menjalani saringan kesihatan di Pusat Kesihatan Universiti. Tidak perlu menjalani pemantauan kendiri, boleh meneruskan pembelajaran dan pengajian dan pelajaran, dan mereka juga perlu mematuhi SOP yang ketat. Sementara mereka yang datang daripada Mukim Merah, mereka wajib menjalani saringan seperti di atas juga, tetapi mereka perlu diasingkan selama 10 hari di tempat yang disediakan oleh UMK ataupun rumah sewa masing-masing. Kita akan memantau di situ pengasingan selama 10 hari, dan kita mengharapkan supaya tidak ada gejala. Kalau ada gejala, kita terpaksa hantar kepada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Dan selain daripada itu, kesemuanya mesti mematuhi SOP yang ketat. Ya, Seperti mana kita pada tengah hari ini, Mira, terpaksa pakai dikatakan sebagai windshield ni, face shield ini, untuk mematuhi jarakan 1 meter. Dan untuk menutup, selain daripada memakai pelitup muka, kita pakai yang face shield ini. Maknanya maksudnya Prof, pelajar-pelajar daripada zon merah juga ditawarkan Prof, untuk ditawarkan, masukkan fasa tetapi 2. mereka perlu, cuma mereka perlu mengikut SOP yang ketat yang ditetapkan oleh UMK sendiri. mereka perlu menjalani pengasingan selama 10 hari 10 di situ. hari. Maknanya kita tak kata pilih bulu lah. Maknanya okey, kau zon merah tak usah datang lagi. Tak adalah. Tak ada. Maknanya semua Mereka zon boleh memohon, boleh memohon ya. Okey. Baik Prof, mungkin Prof boleh bercerita sikit mengenai kategori pelajar berisiko yang tidak dibenarkan pulang ke kampus. Okey, pertama yang kita tak benarkan tentulah mereka yang disahkan positif COVID. Betul. Sebab kita masih lagi pandemik dan kita nak memastikan kampus kita aman daripada COVID-19 ini, kita terpaksa mematuhi yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kesihatan Malaysia melalui Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Pertama ialah mereka yang disahkan sebagai positif COVID. Itu memang kita tak dibenarkan. Kemudian mereka yang juga menjadi kontak rapat. Kontak rapat kepada mereka yang kes positif, Mira. Jadi kalau kita lihat dalam istilah lain kita panggil kontak B lah. Dia A adalah mereka yang dijangkiti positif COVID. Kategori B adalah kontak rapat. Sementara kita juga tidak benarkan di mana pelajar yang menjadi kontak rapat dengan mana-mana individu yang menjalani ujian swab. Kontak C namanya Prof. Kontak C, tapi dia juga adalah kontak rapat kepada kontak B tersebut. Kontak B, jadi kita pun tak benarkan juga. Jadi kontak C dalam kategori kita yang kita katakan tadi, kontak A adalah mereka yang positif, kontak rapat tersebut adalah kontak B, dan kontak C juga kita tak benarkan lah, sebab mereka juga rapat dengan kontak B yang telah menjalani ujian swab yang mana menunggu keputusan dan sebagainya. Baik. Okey. Maknanya pelajar perlu, kalau dapat surat tawaran, dia kena maklumkan kepada kita kalau mereka sedang dikuarantin supaya mengelakkan daripada sebarang masalah lah ya Prof. Okey. Dan juga ada tambahan sikit, iaitu kalaulah pelajar tersebut daripada PKPD, kita tak benarkan juga. Darurat. Tak boleh PKPD itu kita tak benarkan juga. Dan satu lagi ialah mereka yang bergejala, kita tak galak. Sebab kita tak tahu, biasanya kalau ada tanda-tanda bergejala itu kita tak benarkan mereka pulang lah, sehingga mereka diisytiharkan sebagai bebas daripada jangkaan COVID-19 tersebut. Okey, baik. Dan dalam kampus kita sekarang Prof, dah ada pelajar-pelajar yang Prof kurang sikit kita rasa orang kata sunyi kampus ni. Dah lama sunyi kampus kita. So bila ada pelajar fasa 1 yang masuk dah rasa macam happy sikit. So bila ramai lagi pelajar kita yang dari fasa 2 ni masuk, rasanya lagi meriah kampus kita, dan mungkin pelbagai program yang boleh kita laksanakan lah bila ada pelajar-pelajar masuk ya Prof. Betul Mira. Kita lihat kalau kita sekarang agak selepas kemasukan yang pertama itu seramai seperti Mira kata 642. Jadi dengan kemasukan yang kedua ini, dan kita lihat kita ada kapasiti 1,440 pelajar. Jadi kampus kita ni akan kembali ceria. Kembali ceria, dan tapi sebenarnya kita mengharapkan semua untuk pulang kembali insya-Allah. Sekiranya pandemik COVID ini dan vaksinisasi berjalan dengan lancar, maka kampus kita ini akan kembali menerima pelajar lebih kurang 10,000 orang tersebut. Selain daripada yang tinggal di asrama 5,740 dan yang sebahagian tinggal di luar kampus itu, maka kita akan kembali dalam keadaan asal.
dan kita akan lihat bahawa aktiviti-aktiviti yang telah HEPA tetapkan di bawah unit-unit HEPA, maka akan keceriaan itu kembali Keceriaan, ya sebenarnya. betul. Ya, Jadi kalau sekarang kita tengok sebagai staff pun kita datang kampus agak sunyi dan kebanyakan staff pun ada yang dalam kategori work from home, Ya, work from home masih bekerja lagi. dari rumah. Jadi maka kita lihat kampus ini agak sunyi. Sunyi, Prof, betul. Okey. So dengan kehadiran pelajar ya. fasa kedua ini, sebab tu kita harapkan anda semua datang ketika kita tetapkan, iaitu sebelum 8 Sebelum 8. April, sebelum hari Khamis ni. Jadi Ya. kita lihat supaya kita dapat ceriakan kembali lagi, kampus kita, betul. dan aktiviti insya-Allah dengan SOP yang ketat Ya. kita akan teruskan. Kita teruskan. Walaupun yang berada di kampus jangan risau, yang berada di rumah masih lagi boleh menyaksikan dan juga menyertai ataupun menghadiri program-program yang dianjurkan oleh pihak UMK dan juga pejabat pelajar sendiri, ya Prof. Jadi Prof, pelajar-pelajar yang hadir mendaftar yang lapor diri akan berada di Kolej Kediaman. Jadi mungkin Prof boleh berkongsi dengan penonton kita bagaimana prosedur pendaftaran pelajar di Kolej Kediaman. Okey, jadi kalau kita lihat prosedur pelajar kepada yang belum hadir lagi sebab kita bagi selama sehingga hari Khamis, kita lihat ada yang belum tiba lagi. Jadi anda boleh menjadikan pembincangan kita pada petang ini sebagai panduan lah. Okey, kita akan mematuhi prosedur pendaftaran kesihatan lah, iaitu di mana kita akan anda mendaftar dan mengikut kampus dan akan dilakukan oleh staf Pusat Kesihatan Universiti PKU terus kepada PKU untuk kita melakukan ujian. Lepas tu kita dan pelajar juga perlu bawa surat kebenaran. Surat kebenaran. Surat kebenaran ni yang kita lihat adalah kadang-kadang pelajar-pelajar lupa membawanya, sebab pelajar surat kebenaran ini ditantangani oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa oleh Prof. Dr. Muhammad Rafi. Jadi dengan surat ni barulah kita akan benarkan masuk dalam kampus. Jika tiada surat ini, maka kita akan pelajar tidak boleh masuk. Akan melakukan kesalahan lah. Dan pernah berlaku di pintu masuk kita tu akan berlaku sedikit masalah lah sekiranya tidak membawa surat kebenaran ini. Dan yang ketiga, kita minta sangat kepada anda semua, pada pelajar kita yang dikasihi sekalian, ialah lapor diri mengikut surat yang telah ditetapkan. Sebab kita kalau tidak melapor diri daripada 4 hingga 8 April ini, maka kita lihat kita akan mengalami kekalutan sedikit. Tapi Prof, kalau ada pelajar yang hadir untuk mendaftar 9 ke 10 hari bulan atau selepas 8 hari bulan, Prof terima ke? Setakat ni dalam fasa pertama, pengalaman kita masa fasa pertama itu kita masih menerima. Kita menerima, ya. Sebab kita lihat kepentingan mereka berada di kampus itu, walaupun kita tahu kekalutan akan berlaku dan sedikit kesusahan kepada staf-staf saya di HEPA, tapi kita masih menerimanya. Kita pernah menerimanya waktu dini hari. Pelajar datang, kita terpaksa menerimanya sebab kita pun rasa bahawa pelajar itu datang dengan sedikit kesusahan di kampung mereka. Betul. Maka kita terima. Tapi kita nasihatkan datang seperti mana yang tetapkan. Sebab masa tersebut pasukan daripada HEPA bersedia untuk menerima pelajar, terutama kita tak nak berlaku satu krem dekat PKU itu. Betul. Masa saringan kesihatan, ya Prof. Jadi kita lihat saringan kesihatan itu penting. Selepas melapor diri, kita akan beri ke anda satu tag. Tag kita panggil risiko kesihatan. Kita ada dua warna, iaitu hijau dan merah. Okey, kita ada warna hijau dan merah. Jadi tag itu amat penting untuk anda keluar masuk kampus. Maknanya kena sentiasa scan jadi kat situ ada QR code, Jadi daripada QR code tu kita minta pelajar supaya selalu updating status mereka setiap hari. Supaya daripada QR code mereka updating tersebut, kita terus dapat dekat pusat kesihatan kita, sistem kita akan melihat bahawa pelajar kita pada hari tersebut
adalah dalam keadaan yang terbaik, Yang alhamdulillah, terbaik, tanpa okey. COVID dan sebagainya. Jadi kalau pelajar yang berisiko, kita akan bagi tag merah. Tag merah. Jadi dekat kad pelajar mereka tu ada dua jenis warna. Jadi warna ini juga akan dilihat oleh pengawal keselamatan di pintu masuk Untuk masuk ke setiap kampus. kampus tersebutlah. Jadi kalau mereka yang dalam kategori pelajar berisiko, tag warna merah itu kita akan asingkan mereka. Inisiatif yang baik lah, Prof. Asingkan mereka selama 10 hari dan kita tunggu sehingga keputusan swab itu berlaku dan kita harapkan mereka tidak dibenarkan keluar masuk daripada bilik dan makanan dan minuman disediakan percuma. Wah, bagus. Okey, jadi Mana kita jaganya anak menjaganya pelajar-pelajar kita dan anak-anak kita ini Betul. kita anggap sebagai anak-anak kita sendiri. So kita mencuba sedaya upaya yang terbaik untuk betul. pelajar-pelajar kita. Jadi kita buat kategori ini. Jadi alhamdulillah pengalaman kita untuk fasa pertama itu berjalan lancar. Untuk fasa pertama pelajar setiap hari akan update dia punya status. Jadi kita daripada situ kita dapat memantau. Begitu juga mereka bergerak itu, kita juga dapat tahu mereka berada di mana. Dan kalau mereka berada di rumah sewa pun kita minta mereka update sebab kita tahu lokasi di mana mereka berada. Jadi itulah sistem yang telah kita bangunkan dalam menghadapi pandemik dan kita gunakan untuk dah 2 semester dah. 2 semester. Okay. So, ini adalah satu inisiatif yang baik yang dilaksanakan oleh pejabat, pelajar dan alumni mengadakan sistem supaya kita tahu keberadaan pelajar dan tahap kesihatan mereka sepanjang berada di kampus dan juga di rumah sewa. Ya, betul. Okey, betul Prof ya. Betul, Okey, baik Prof. Kita ni rasa macam nak kena santai-santai lagi Prof. Sebab jadi kita nak bercerita lagi kita pasal aktiviti pelajar. Okay, macam mana adakah boleh jalankan aktiviti atau tak. Tapi sebelum tu mungkin Prof boleh berkongsi ni antara salah satu soalan yang panas jugalah Prof adakah pelajar dibenarkan untuk menginap di rumah sewa selepas tempoh pengasingan atau semasa tempoh perasingan? Mungkin Prof boleh kongsi. Kita tahu bahawa kita tidak mampu untuk menerima lebih daripada 1,440 tadi. Kita tahu bahawa kapasiti asrama kita untuk mengikut SOP pandemik COVID ini adalah hanyalah 1,440 untuk ketiga-tiga kampus. Okey, kita ada kampus Bacok 125, kampus Kota 752 dan akhir sekali kampus Jeli 562. Itu adalah merupakan data-data yang kita mampu untuk kapasiti asrama. Walau bagaimanapun kita benarkan juga pelajar-pelajar yang menerima kebenaran daripada HCA tetapi tidak mahu tinggal di asrama pun boleh juga. Boleh. Mereka boleh tinggal di rumah sewa tetapi apa yang kita harapkan ialah mereka menjaga SOP yang ketat. Ya. Itu mestilah macam kita kat rumah jugalah, kita tidak boleh menerima sebarang tetamu. Kena duduk di rumah je, jangan ke mana-mana. Apa yang kita mengharapkan selalunya dekat rumah sewa tu adalah pada saya okey, terbaik. Tapi bila keluar tu, bila keluar daripada asrama tu banyaknya kita selalu pergi ke tempat-tempat yang orang ramai berlaku ada. Jadi di situlah kita kena sangat-sangat berawas supaya dalam keadaan pandemik ini semua kemungkinan untuk dijangkiti itu ada. Betul, jadi kita kena sediakan SOP, pelitup muka, hand sanitizer tadi dan selalu basuh tangan dan sebagainya. Jaga kebersihan. Jadi jaga kebersihan anda semua dan yang penting adalah updating the tracker system tu. Updating the tracker system tu kita akan tahu di mana anda berada. Okey, Prof. Okey, kalau anda duduk rumah sewa pun you updating kita dapat detect lokasi tu di mana. Prof? Hepa buat spot check tak pelajar di rumah sewa? Yalah, kadang-kadang bila mungkin kita kena buat spot check, Prof. Ya, memang kita buat juga. Kita kena buat spot check, Prof. Biasanya staff PKU kita akan melawat ke rumah sewa jugalah. Ya, betul. Selain pada kita lakukan rumah sewa lawatan ke kolej kediaman, kita ada fellow dan sebagainya, tetapi untuk
rumah sewa ini kita lakukan jugalah. Staf-staf kesihatan kita, PKU akan melawat mereka jugalah. Betul. Nama kita Dan dia ingat duk rumah apa khabar duk kedai makan mi duk celup, kena- duk makan mi celup. Ha sudah Okey. kita Prof. So, kita juga di HEPA kita baru menubuhkan, kita panggil section kediaman luar kampus. Okey. Okey, yang kita baru je tubuhkan section kediaman luar kampus dengan kita KPT telah melancarkan portal kediaman luar kampus. Maka kediaman luar kampus. sekarang kita sedang menambah baik, meningkatkan updating we call it, kita panggil dalam bahasa Inggerisnya, maklumat-maklumat rumah sewa di sekitar 3 kampus ini. Jadi pelajar hanya perlu masuk portal tersebut dan boleh lihat potensi rumah sewa yang ada, lengkaplah dengan berapakah bilik, ruang dan sebagainya. Lepas tu berapakah harga sewa dan sebagainya. Dan insya-Allah section kediaman luar kampus ini selain daripada meletakkan nama-nama rumah sewa yang berpotensi, kita juga akan melawat fasiliti yang ada di rumah sewa tersebut dan kita akan ambil gambar supaya pelajar-pelajar boleh membuat evaluasi tanpa datang, boleh melihat dan boleh kontak tuan rumah lebih awal dan sebagainya. Mira, model ini telah dilakukan ketika saya di luar negara dulu, sama juga. Kita akan melihat senarai-senarai potensi rumah-rumah sewa di sekitar kampus. Betul. Macam saya belajar di Glasgow dulu. Jadi di situ kita akan kontak sebelum kita pergi ke Glasgow, daripada Malaysia lagi kita kontak potensi bakal tuan rumah sewa kita. Memudahkan urusan ya Memudahkan urusan. Dengan ada portal yang dibangunkan oleh KPT itu, dia memudahkan urusan pelajar. Betul. Sebab kita tahu bahawa kita tidak ada kemampuan untuk menyediakan 100% tempat tinggal asrama seperti setengah-setengah universiti tersebut. Mungkin kita punya portion kita untuk asrama itu kepada pelajar-pelajar baru yang baru masuk ya, kepada pelajar-pelajar dah tahun 3 tahun 4 tu mungkin mereka pun lebih selesa berada di rumah sewa. Lebih bebas rasanya untuk bergerak. Okey Prof, seterusnya kita tadi berkaitan dengan rumah sewa. Jadi kalau yang berada di rumah sewa yang mana fasa 2 yang dapat surat untuk lapor diri fasa 2, sila daftar lapor diri mengikut tarikh yang ditetapkan. Kita ada 2 hari lagi sampai hari 2 hari Khamis lagi. ni. Okey, sampai hari Khamis ni 8 hari bulan, masih lagi ada masa, sempat lagi kemah-kemah baju malam ni. Esok bertolak mari UMK. Okey, lapor diri yang mana berada di rumah sewa boleh. Borang retas negeri daripada polis. Jangan lupa surat daripada polis kena isi borang, surat semua kena Kepilkan lampir. surat daripada UMK, pergi balai polis dan dapatkan surat kebenaran rentas negeri. Bila ada surat tersebut, boleh rentas negeri. Boleh rentas negeri. Jika Macam balik kampung lah ni. Jika ibu bapa nak mari hantar, letakkan situ berapa orang yang akan bersama anda. Akan bersama. Dalam borang tersebut, buat salinan kad penalan mereka individu yang terlibat, termasuk diri anda. Lepas tu diri mereka yang nak menghantar anda. Dan dekat bila balai polis nanti, mereka akan cop setiap salinan kad penalan tersebut, polis akan cop memberi kebenaran. Betul. Kalau misalnya ada bapa dan ibu, maka ibu bapa itu adalah merupakan 2 orang, campur anda 3 orang. So insya-Allah polis akan memberi kebenaran bila tarikh bertolak daripada rumah dan bila kembali ke rumah. So insya-Allah dengan surat UMK itu dikepilkan bersama dengan di balai polis yang berdekatan, anda akan mendapat kebenaran untuk rentas negeri. Untuk balik ke UMK. Balik kata macam balik kampung balik lah Prof. kampung. Lama Jadi duduk kalau di naik bas pun perlu ada juga, sebab kena ada senang surat, memudahkan betul. urusan sekiranya berlaku sekatan jalan raya. So anda telah ada kebenaran rentas negeri itu. Kita tak pernah isi Prof borang, sebabnya sepanjang PKP memang duduk di kampung, je di rumah. So nasib baik Prof terangkan macam mana maknanya kena make sure isi borang, lampirkan bersama surat dan salinan kad penalan untuk rentas negeri balik ke UMK bagi kemasukan fasa 2. Baik Prof, tadi kita dah cakap pasal rumah sewa. So kita nak tanya juga, apakah prosedur kesihatan pelajar sepanjang menjalani pembelajaran di dalam semester, maknanya semester yang secara virtual ni. Kalau dah habis kuarantin 10 hari ni Prof, apa tindakan seterusnya yang pelajar kena ambil atau boleh buat? Pengalaman kita fasa pertama dulu, bila telah habis tempoh pengasingan 10 hari, maka kita akan letakkan mereka di bilik biasa yang kita kategorikan mengikut SOP lah, itu 2 orang sebilik. 2 orang sebilik. Okey, di situ kita ada jugalah SOP
yang ketat, tapi mereka kena patuhilah. Keluar masuk kampus dibenarkan. Mereka nak membeli barangan-barangan Ya, keperluan keperluan betul. dan mereka nak hadir ke dalam kampus juga dibenarkan, terutama yang melibatkan bengkel, makmal. Selain daripada mereka yang terlibat dengan kelas online, mereka boleh berada di asrama melakukan kelas online, sebab bagi mereka yang tidak ada talian internet itu, mereka boleh gunakan wifi UMT yang telah disediakan. So kuliah berjalan seperti biasa. Mereka dibenarkan keluar ke shopping mall dan sebagainya juga dibenarkan. Cuma kita kena sentiasa ni MySejahtera tu kena updating the update. MySejahtera. Ya, betul. Selain daripada updating setiap sekali sehari kita punya tag tersebut. Daripada MySejahtera itu adalah keperluan daripada KKM. Mereka akan memantau di mana yang tempat kita pergi. Jadi bila berlaku sebarang yang tidak diingini, kita dapat detect. Kita dapat kesan di mana anda yang telah berlaku. Jadi kita mengharapkan, walaupun dibenarkan, tapi kita mengharapkan patuhi SOP. Seperti yang di sini Prof, dia kata pelajar dilarang untuk bermalam di rumah rakan atau saudara mara. Maknanya boleh keluar tapi make sure balik semula ke rumah sewa ataupun college kediaman, tempat duduk. Tak boleh kita ada tinggal had di rumah masa saudara. lah, tidak lebih jam 12 malam kita ada had masa. Mereka perlu balik lah sebab kita nak elakkan daripada berlaku pandemik ini. Betul. Pandemik ini. Jadi tidak ada halangan nak keluar, tapi kita tak galakkan sangatlah. Betul. Untuk hanya keluar mengikut kepentingan sahaja, Prof, mengikut mendapatkan kepentingan. keperluan. Macam mana kita sebagai staff pun sama. Kita keluar untuk sekiranya datang bekerja dan sekiranya nak membeli barang keperluan. Ya, barang keperluan, betul. Dan tempat orang ramai kita cuba elakkan. Terutama kedai-kedai makan yang terlampau ramai di situ. Betul. Sebab ramai pelajar ni dia minat kepada tempat-tempat restoran hipster dan sebagainya. Balik Kelantan banyak sangat tempat makan best, Prof. Yang duluan di ni Kelantan memang balik ni Kelantan dia dah ada dah list nak ke mana-mana tu. Kita tahu sebagai satu syurga makanan lah. Ya, betul. Negeri yang saya rasa saya dah bekerja banyak negeri dalam Malaysia dah. Jadi saya rasa inilah salah satu tempat yang dikatakan sebagai syurga makanan. Macam-macam ada Kelantan kita. Tetapi yang masalahnya adalah manis-manis. Jadi kita kena kawal lah sedikit makanan manis. Selain pandemik kena kawal juga supaya tak ada penyakit lain, ya Prof. Betul. Okey, baik Prof. Itu dari segi prosedur kesihatan. Di sini dia juga ada maklumkan kita memang perlu ikut norma baru, ya Prof. Ke mana dah nak tengok ni. Kita perlu ikut norma baru. Okey, boleh seperti yang Prof bagi tahu tadi, you all semua nak keluar, korang semua nak keluar, membeli belah, mendapatkan barang keperluan ataupun ke mana sahaja, tapi pastikan sentiasa menjaga SOP dan juga kembali ke tempat tinggal anda seperti kolej kediaman dan juga rumah sewa. Okey, baik. Itu mengenai prosedur kesihatan dan proses pembelajaran. Maknanya akan berlangsung macam biasa, ya Prof. So sekarang kelas kita pun masih lagi secara virtual. Tak ada bersemuka. Macam saya yang mengajar kelas tarian ni rasa macam kena rekod video, belajar buat. Kalau kelas bersemuka, Prof, kita boleh betulkan tangan dia kalau salah. Kalau virtual ni buatlah sekadar yang boleh lah. Maknanya kita bantu sekadar yang baik. So dari segi aktiviti lain, kalau kita sebut pejabat High Award Pelajar dan Alumni ni, maknanya aktiviti pelajar. Kesenian, kebudayaan, sukan, kepimpinan, kesukarelawanan. So macam mana dari segi aktiviti dibenarkan ke, Prof? Aktiviti pelajar biasanya kita merujuk kepada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan lah. Misalnya sekiranya ada pertemuan, kita ada had berapa ratus orang, tidak lebih beberapa orang, itu mengikut merujuk SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita juga aktiviti kita di kampus berjalan seperti biasa kalau kita lihat. Cumanya saya pernah melihatlah satu aktiviti dilakukan secara online, iaitu baru ni Mak Yong dan sebagainya. Jadi kita lihat ialah walaupun ekspresi tidak dapat digambarkan dalam keadaan sebenar, tetapi kita dapat lihat bahawa perancangan, pembincangan itu masih lagi hangat seperti mana biasa. Seperti Mira kata tadi, kita mungkin buat video dan sebagainya untuk tunjukkan pergerakan tarian. Dan kita lihat perbincangan ataupun macam baru ni kita buat kesihatan mental untuk pelajar Fakulti Perubatan Veterina. Kita lihat berjalan, berlaku two-way interaction dan
penceramah itu mestilah cekap dalam mengawal dalam menghadapi norma baru. Pengalaman saya di mengajar kelas-kelas secara online ni, pensyarah mesti kreatif untuk memastikan pelajar amat berminat untuk meneruskan kuliah walaupun jam 2 dan sebagainya. Sebab kita kena cipta satu suasana yang baik. Kalau dulu kita boleh berdepan dan sekarang kita buat secara online itu. Online, betul. Dan tentulah kita pastikan kalau macam saya minta pelajar onkan kamera. Betul. Sebab saya nak pastikan bahawa Mereka hadir, mereka hadir bersama. dan mereka bersama saya, dan saya selalu melakukan two-way, interaksi dua hala. Ya. Supaya mereka berinteraksi dengan saya walaupun tidak secara keadaan sebenar tetapi secara maya itu. Betul, Jadi kita mesti minta, tapi kalau kelas yang besar itu ada masalah sedikit. Semuanya tutup kamera. Tutup kamera, Prof. Jadi tutup kamera. So, macam Jadi mana Prof pastikan pelajar itu buka kamera macam saya, kelas secara atas talian ni? Saya punya cara dalam mengajar secara online lah, saya memberi soalan dalam keadaan rawak rambang. Dan saya perlu mengenali pelajar saya dalam kelas, dan saya sebut nama. Saya sebut nama, okey, Encik saudara Ismail. Okey, ada tak hari ni, saya tanya. Mereka kata ada, Prof. Mereka tekan mikrofon tersebut, mereka kata ada. Saya kata sila buka kamera anda, saya ingin melihat. Jadi anda juga yang pelajar yang belajar kelas online ni, mereka kena bersedia juga. Ya. Janganlah katalah Waktu kelas tu tak waktu, pakai proper, tak pakai apa-apa dan sebagainya, sebab kadang-kadang bersesuaian lah ya, bersesuaian. untuk kelas, Pensyarah minta online buka kamera, jadi you kena bersedia lah. Jadi sekurang-kurangnya paras dada ke atas itu boleh dilihat oleh pensyarah tersebut. Jadi itu adalah penting lah. Macam saya akan bagi soalan untuk perbincangan dalam kuliah, maka saya sebut nama untuk berinteraksi dua hala. Sebab dengan itu barulah kita dapat mengatasi masalah mereka. Sebab terutama kalau macam kelas saya pukul 2 hingga 5. Jadi untuk kelas masters, kelas sarjana pentadbiran perniagaan, maka saya terpaksa cipta satu suasana yang perbincangan kes dan sebagainya, supaya mereka boleh berinteraksi dua hala. Itu yang penting. Okey. So maksudnya itu dari segi pembelajaran. Dari segi aktiviti pelajar pun kita masih lagi boleh laksanakan secara atas talian ataupun secara bersemuka. Tapi walau kita buat secara bersemuka, Prof, kalau kita tengok daripada sini, kehadiran peserta hendaklah 50% daripada kapasiti premis atau ruang dengan penjarakan fizikal, supaya kita nak mengelakkan daripada sebarang masalah. Maknanya aktiviti pelajar yang berada di kampus, kita masih boleh laksanakan pelbagai aktiviti. Ya, betul, Mira. Kita juga bersedia dah untuk mengadakan pentauliahan badan-badan beruniform. Kita dah ready dah. Kita dah bincang dengan pihak Pusat Kesihatan Universiti. Kita bersedia untuk mengadakan tauliah-tauliah, tetapi kita dah lihat SOP yang telah dilakukan oleh universiti lain sebagai tanda aras, dan kita akan patuhi sebagaimana Mira beritahu tadi, 50% kapasiti, dan kita akan jaga jarak dengan pelitup muka yang diwajibkan, sentiasa diwajibkan untuk dipakai. Dan kita juga menyediakan tempat basuh tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan lakukan pentauliahan badan-badan beruniform tersebut dalam tempoh yang terdekat ini, sebab kita melihat bahawa kita boleh melakukan dengan mengikut SOP yang telah letakkan. Dan kita belajar daripada universiti-universiti rakan-rakan kita yang telah berjaya mengadakannya tersebut. Jadi maksud dia aktiviti pelajar boleh dilakukan secara atas talian dan juga berlaku secara bersemuka. So alhamdulillah kita lihat jika balik ke kampus ni anda akan merasa ceria dan melihat kembali suasana yang kita inginkan seperti mana sebelum pandemik COVID-19 Mac 2019 itu. InsyaAllah kita akan dah kembali. Setahun dah kita dah sambut anniversary dah COVID tahun pandemik ini. Betul. Dan ini seperti yang anda lihat di slide tadi,
ada beberapa SOP yang kita kena ikut supaya program-program itu yang dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Dan pelbagai aktiviti dan juga program yang telah dirancang di Pejabat Pelajar oleh seksyen, bahagian dan pusat. Cuma kita tunggu masa untuk nak bersama dengan anda. So, jadi sentiasalah mengikuti apa sahaja perkembangan di official UMK dan juga Facebook Pejabat Pelajar Alumni untuk mengetahui perkembangan semasa dan program-program ataupun aktiviti yang akan dijalankan. Okey, sila like. Prof promote? Ya, saya promote. Kita ada Facebook, Facebook kita ada muka buku kita. Kita ada Pejabat Haiwan Pelajar, kita ada juga Pejabat alumni. So Alumni, anda ya. like dan follow. Follow Lah dan juga follow IG dan sebagainya supaya anda sentiasa mendapatkan berita daripada pihak universiti dan sebagainya. Dan kita juga mengalu-alukan sekiranya sebarang komen. Ya, betul. Kita akan menambah baik apa yang ada. Betul. Sebagaimana hasrat saya beritahu tadi, kita nak kalau boleh 100% kembali ke kampus, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kita ada semasa September ini kita akan menerima pelajar baru hampir 4,000 orang. Jadi di situ insya-Allah kita akan sangat-sangat berharap proses vaksinasi berjalan lancar. InsyaAllah. Dan COVID-19 ini akan insya-Allah kita doa kepada Allah diangkatkan dan kita akan kembali dalam keadaan kehidupan biasa. Okay, sekarang kita terpaksa berada dalam keadaan norma baru. Ya, betul Prof. Okay. Kita terpaksa menerima dan kita perlu teruskan juga ya Prof. Baik, jangan lupa siapa yang sedang menyaksikan live ini sekarang di official UMK, jangan lupa share bersama rakan-rakan anda yang lain untuk mengetahui apa yang dibincangkan oleh Prof tadi berkenaan dengan kemasukan pelajar bagi fasa 2. Dan juga sekarang kita ada lagi satu soalan. Kalau ada soalan daripada penonton-penonton kita, boleh tanya, nanti insya-Allah saya akan bacakan soalan-soalan yang akan kita kemukakan kepada yang berbagai Prof kita. Yeah. Baik Prof, sebelum tu ada satu lagi soalan yang biasa pelajar akan tanyalah Prof ya. Okey, apakah bantuan kebajikan yang akan disediakan oleh universiti kepada pelajar? Bantuan macam mana Prof? Macam sebelum ni apa bantuan yang UMK telah bagi pada fasa tahun lepas dan macam tahun ini macam mana 2021? Okey, kita akan teruskan bantuan-bantuan yang dah 2 tahun kita memberi bantuan kepada pelajar. Pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Okey. Bantuan ini ada dari segi pelbagai sumber, iaitu Kementerian Pengajian Tinggi, Universiti Malaysia Kelantan sendiri melalui Pejabat HEPA dan juga daripada organisasi luar mereka yang ingin menyumbang. Jadi ada pelbagai lah. Kalau saya lihat Mira, kita ada 37 bantuan. Jadi terlampau banyak yang saya nak perincikan di sini. Tapi saya sebut antaranya, antaranya Mira ialah bantuan plan data. Kita beri juga kepada pelajar, one off dan sebagainya. Kita telah beri selama 2 semester. Kita juga memberi bantuan zakat, iaitu kita beri dari segi bantuan kewangan dan satu lagi ialah bantuan pemilikan laptop. Oh, laptop. Laptop juga daripada zakat-zakat yang kita terima daripada sumbangan luar. Kita dapat dan kita agihkan, kita utamakan kepada pelajar-pelajar di bawah B40 dan dalam B40 tersebut kita ada beberapa kategori lagi iaitu di bawah beberapa tahap pendapatan kita akan utamakan pihak mereka. Contohnya dalam kita juga contoh yang lepas kita mendapati dalam fasa 1 ada pelajar-pelajar yang tahun 1 tidak ada laptop seramai 99 orang. Jadi kita akan beri pada mereka lah. Kita akan membantu. Jadi pihak universiti ini kita amat prihatin. Saranan daripada pihak kerajaan kita sahut melalui Kementerian Pengajian Tinggi dan UMK menyahut seruan kerajaan iaitu dengan memberi bantuan-bantuan, kalau boleh saya sebutkan jumlah dia untuk 2 tahun. Sila Prof. 2020 dan 2021 berjumlah sebanyak RM14,683,679.80. 80 sen banyak. Ya, jadi banyaklah kalau kita lihat sumbangan-sumbangan ataupun bantuan prihatin pihak kerajaan melalui pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan melalui pihak Universiti Malaysia Kelantan untuk pelajar-pelajar.
Ya, Jadi Prof. kalau kita lihat bantuan ini kita agihkan seberapa efisien yang mungkin, iaitu kita percepatkan bantuan terutama plan data tersebut Ya. dengan kapasiti yang kita ada, kita kongsikan dengan pihak pelajar-pelajar. Sementara HEPA juga kita berusaha juga untuk mendapat sumbangan-sumbangan daripada organisasi luar sekiranya ada Ya. mereka menonton live FB kita Ya. ini. Saya juga ingin mengharapkan bantuan daripada organisasi luar membantu untuk sebarang sumbangan kita terima dalam bentuk Ya. laptop ke apa ke, kita menerima anda, terutama kalau kita sedang akan menghadapi sekarang bulan Syakban dan bulan depan adalah bulan Ramadan. Lagi seminggu kita nak sambut Ya, Ramadan. hanya beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi. Jadi kita ambil keberkatan bulan Ramadan itu Ya. untuk bersedekah dan ataupun menyampaikan sumbangan. Jadi pihak IPA dan juga pihak Pusat Islam UMK bersedia menerima sumbangan itu untuk kita agihkan segera kepada pelajar-pelajar yang terutama di bawah dalam kategori B40 tersebut, Mira. Ya, Prof. Jadi kalau kita lihat bantuan itu agak besar nilainya kepada sebuah universiti yang kecil seperti UMK ini yang mana populasinya sudah hampir 11,000, alhamdulillah. Dengan penubuhan UMK pada tahun 2007 dan sekarang kita berada dalam tahun 2021, hampir 14 tahun, kita sudah mampu menerima pelajar hampir 11,000 orang termasuk pasca siswa itu. Okey, jadi kalau kita lihat pengembangan universiti ini melalui 3 kampus itu dapat memperkembangkan ekonomi setempat seperti mana hasrat penubuhan universiti oleh pihak kerajaan. Jadi kalau anda pergi ke kampus kota tersebut, anda akan lihat macam-macam ada di sekeliling ni sebab di kampus kaya. Jadi oleh kerana penubuhan universiti Malaysia Kelantan bermula daripada kampus kota, kemudian ke kampus Jeli dan Bacok, maka kita akan lihat berlaku perkembangan ekonomi seperti mana berlaku kepada penubuhan universiti lain di tempat-tempat yang kita perhatikan. Dengan asalnya ketika saya belajar dulu hanya ada 5 buah universiti. Jadi sekarang kalau kita lihat UMK universiti yang ke-19 dan kita ada 20 buah universiti awam di Malaysia adalah salah satu perkembangan yang pada saya amat menakjubkan. Ya, Prof. Okey, berlaku dengan hasrat pihak kerajaan untuk meramaikan graduan yang dapat mencetus minda yang dapat keluar daripada kemiskinan dan sebagainya. Ya, Prof. Okey. Dan kalau kita tengok pada data ni, pada tahun 2020 UMK telah membelanjakan 7.9 juta bantuan, telah menyalurkan bantuan dan bagi tahun 2021 sehingga bulan Mac ya, Prof. Ya, sehingga bulan Mac. 6.9 itu sehingga bulan Mac. Kita masih ada lagi beberapa bulan yang perlu kita hadapi. So mungkin akan banyak lagi bantuan-bantuan yang akan kita berikan kepada pelajar-pelajar kita. So jangan risau, insya-Allah UMK akan bantu. Kita faham di musim pandemik ini kita banyak menggunakan digital, benda-benda yang digital ya, Prof. Dari kelas secara atas talian. UMK juga sama. Maknanya kita sekarang mau pada benda digital, pembelian alat-alat digital untuk memudahkan lagi urusan bagi kelas pembelajaran dan juga program serta aktiviti yang diadakan di UMK, Prof. Bantuan itu akan diteruskan walaupun jumlahnya kalau kita lihat 6.955 juta hanya sehingga Mac. Berbanding dengan 2020 7.928 sepanjang juta. Tahun. Sepanjang tahun. Jadi kalau kita lihat lagi bantuan-bantuan yang banyak lagi akan diagihkan kepada pelajar yang berkenaan. So kepada sesiapa yang ingin memberikan bantuan, saluran bantuan kepada UMK, bolehlah datanglah berjumpa dengan Prof kami untuk kita salurkan kepada pelajar-pelajar kita, insya-Allah. Just beri saya telefon dan kita akan insya-Allah kita akan pergi ke tempat tuan-tuan dan puan-puan dan sekiranya organisasi sudi ada organisasi menerima dan bersedekah kepada pihak Universiti Malaysia Kelantan terutama HEPA untuk membantu pelajar-pelajar kita yang memerlukan bantuan keuangan. Okey, baik Prof. Dah panjang lebar kita bercerita tadi, kita dah ni mungkin banyak soalan sebenarnya. Tapi sebelum tu kita nak break dulu bagi Prof minum kopi dulu kejap. So kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih Mira. Sebab kita ada banyak soalan Prof. Ni dah cakap tadi ni pelbagai soalan pada pelajar-pelajar kita dan penonton-penonton yang sedang menyaksikan live sekarang ini. So kita break dulu sebentar, kita kembali selepas ini bersama
Okey, kembali bersiaran kita live kembali ke kampus Fasa 2. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, ada pelbagai soalan yang diajukan oleh pelajar-pelajar dan penonton-penonton kepada yang berbahagia Prof. Mungkin kita boleh tengok soalan-soalan daripada pelajar-pelajar kita yang mungkin Prof boleh tolong jawab apa InsyaAllah, yang ni. insyaAllah. Ya. Kita cuba menyelesaikan apa yang menjadi kerisauan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, kita boleh tengok soalan? Mungkin kita ada soalan daripada ni. Okey, ni daripada Rabbitpreneur UMK. Kenapa pelajar Fiat kampus Jeli perempuan tak boleh masuk UMK Fasa 2? Okey. Kenapa fakulti lain boleh je masuk? Harap-harap cadangan untuk membuka penginapan di pinggiran diluluskan. Ni pelajar-pelajar daripada kampus Jeli ni, Prof. So, Rabbitpreneur UMK. Rabbitpreneur UMK, berita baik Rabbitpreneur. Okey, tadi saya menerima surat daripada dekan Fiat, dekan Fiat. Fakulti Industri Fakulti Asas Fiat, Tani. Fakulti Industri Asas Tani dan kita telah luluskan. Wah. Kita telah luluskan, I think tak silap saya lah, 77 tadi. 77 orang pelajar. 77 orang untuk pulang ke kampus. Wow. Dari segi asrama, HEPA bersedia menempatkan anda di Kolej Kediaman Pinggiran. Ya. So Alhamdulillah, Alhamdulillah. berita baik untuk Rabbitpreneur. Ya, Rabbitpreneur. Jadi ada permintaan dari dekan Fakulti Industri Asas Tani dan saya selaku mereka yang menjaga kediaman iaitu TNC HEPA telah meluluskan tadi. Dan kita buka juga kolej rumah di kediaman pinggiran di situ. So Alhamdulillah tidak ada masalah kalau anda terpilih cepat-cepat datang, jangan tunggu Mira, jangan tunggu. Jangan tunggu, Okey? jangan tunggu. Kita jangan tunggu masa tersebut, kita datanglah. Ini adalah untuk bantuan untuk memastikan anda dapat belajar di UMK ini. Kita kata dalam bahasa Inggeris, you are most welcome to come back. Ya. Okey, so tak ada masalah sebab kita buka lah Kolej Kediaman Pinggiran, tetapi kita mengharapkan sangat supaya anda mematuhi SOP yang telah kita tetapkan. Okey, Rabbitpreneur, you are most welcome back to UMK. Menyambut baik so, yang penting pastikan bahawa anda mendapat kebenaran, daripada dan sokongan daripada pihak dekan dan dapatkan surat daripada bahagian pembangunan akademik di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, selesai yang pertama. Selesai. So yang Rabbitpreneur punya ni soalannya akhir Prof jawab terus selesai. Maknanya sudah diluluskan seramai 77 orang, lebih kurang 77 orang pelajar untuk kembali ke kampus bagi pembelajaran semester ni. So tak ada masalah, tunggu surat, dapat surat cepat-cepat datang UMK. Baik students, kita ada soalan lagi? Kita ada soalan lagi tak? Okey, ini daripada Nazihah Fauzian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanyakan, saya telah buat rayuan untuk pulang ke UMK kampus Jeli. Tapi saya tak dapat surat untuk pulang ke UMK Fasa 2. Jadi macam mana ya? Saya dari Fakulti Fiat, sama juga daripada saya kampus rasa daripada Fiat. Sebenarnya kekosongan dekat Jeli kita ada 143 kalau berdasarkan fasa kedua. Fasa 2. Jadi rayuan ini biasanya kita macam tadi kita dah buka Kolej Kediaman Pinggiran tu. Jadi saya rasa mungkin kapasiti itu akan ada untuk anda. Dan sila buat rayuan sekali lagi kepada pihak bahagian pembangunan akademik. Dari segi HEPA ini dia menyediakan asrama kolej kediaman di bawah HEPA. Kebenaran untuk masuk adalah daripada bahagian bangunan akademik, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik, mereka yang akan tapis dan menentukan kriteria. Jika dapat surat, boleh datang. Okey. Dari segi bila dah buka kolej kediaman akademik itu akan berlaku pertambahan lagi yang dibenarkan masuk. Saya rasa ini kemungkinan kes yang sama dengan Rabbitpreneur tadi. Iaitu di mana kita dah buka kolej kediaman, yang penting dekan sokong dan mendapat kebenaran surat daripada pihak pejabat pembangunan akademik, HEPA menerimanya. HEPA hanya perlu pastikan ia adalah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi insya-Allah anda boleh buat rayuan dan boleh berhubung dengan bahagian pembangunan akademik dan nyatakan sebab dengan pada saya kita dah nyatakan tadi dalam perbualan dengan Mira tadi, kita dah tanya
dah beritahu bahawa kriteria-kriteria. Kriteria betul. Ya, kriteria Asal termasuk tidak berisiko, tak sakit, tak ada gejala, Ya. boleh datang UMK. Lepas tu kriteria yang anda adalah dalam kriteria menggunakan lab, makmal dan sebagainya, tidak boleh accessibility kepada Kategori-kategori kategori tadi lah ya, tersebut, Prof. insya-Allah. InsyaAllah boleh hadir. InsyaAllah ke saya UMK. rasa boleh diberi kebenaran oleh pihak bahagian pembangunan akademik. Okey, baik. Tadi yang bertanya boleh terus berhubung dengan bahagian pembangunan akademi untuk memastikan untuk mendapatkan kembali surat dan membuat rayuan untuk kembali ke kampus. Wah, ni jenis yang semangat-semangat ni Prof. Ya, semangat nak Sepatutnya masuk, nak balik kampus ni. Kita nak balik suka yang macam kampus. ni. Okey, sebenarnya kita dah bagi tadi tarikh 4 hingga 8 April. Ya. Jadi sekiranya yang ditawarkan tidak datang, kita akan isi kita dengan buka, mereka yang kita buka kepada betul-betul yang mereka yang betul-betul bersemangat untuk hadir ni, untuk hadir di kampus yang indah permai ni sebab Jeli ni dikenali sebagai kampus Jelifornia. Okay. Jelifornia. Sini Bacok Lona. Dah Bacok Lona. Okey, sebab dia adalah cuacanya paginya begitu macam dekat luar negara. Jadi kita akan gantikan segera. Jadi sebab tu saya kata kepada mereka yang telah ditawarkan Mira, ambillah kesempatan untuk mendaftar sebelum 8 April. Dan sekiranya kita khawatiri jika anda tak datang, kita menganggap bahawa anda tidak mahu hadir, maka kita terpaksa mengisi kekosongan dengan mereka yang sangat-sangat meminati untuk masuk ke kampus ni. Kalau kita lihat soalan-soalan bertubi-tubi masuk ni, dan kita rasa kita tak boleh terima semua soalan ni sebab masa kita terhad. Jadi anda sepatutnya mengambil kesempatan setelah diberi peluang untuk datang, sila daftar sebelum 8 April ini. Jadi harap kepada pelajar UC Malaysia Kelantan, jangan lepaskan peluang untuk datang ke kampus ini kerana ada mereka yang memohon tetapi tidak berjaya. Yang nak hadir balik ke kampus tapi tak diluluskan. Tak diluluskan. Siapa yang dapat surat atau kebenaran untuk balik ke kampus tu, baliklah, ambillah peluang yang diberikan oleh UMK. Bertemulah kami di UMK. Selamat datang ke UC Malaysia Kelantan. Baik, kita ada satu lagi soalan soalan terakhir. Soalan terakhir kita dapat terima. Okey, kita terima daripada Syahmi Hilman. Adakah pelajar UMK Kota yang tidak mempunyai rangkaian internet yang bagus dibenarkan pulang ke kampus? Okey, kalau kita lihat ia adalah salah satu kategori betul. Salah satu kategori Syahmi, Kategori salah satu kategori yang dibenarkan oleh pihak UMK. Jadi Syahmi rayu dan saya lihat mereka yang dalam kategori yang telah diluluskan tu salah satunya adalah tidak ada rangkaian internet tersebut. Akses internet. Jadi kalau benar-benar kawasan Syahmi itu kita akan bila Syahmi memohon, kita akan lihat Syahmi tinggal di mana dan kita akan lihat the speed of tempat rangkaian tersebut, maka BPA akan pertimbangkan dan boleh balik ke kampus kota. Sebab di kampus kota ni tak ramai yang daripada fakulti FHPK dan FKP sebab kuliah-kuliah mereka tidak melibatkan bengkel seperti bengkel makmal dan studio seperti mana fakulti lain Mira. Maka kebanyakan mereka kelas online dan pelajar-pelajar tidak pulang ke kampus. Jadi memang akses internet tu sangat penting. Kalau rasa tempat anda mempunyai akses internet yang tidak baik, mungkin boleh memohon untuk balik ke kampus. Boleh. Jadi pastikan Syahmi tadi menyatakan tempat anda betul-betul sebab biasanya semakan akan dibuat oleh bahagian perancangan bangunan akademik dan terutama sekiranya lepas 8 hari bulan ni ramai tak daftar, kita akan gantikanlah dengan mereka yang ingin betul-betul datang ke kampus sebab kita lihat ada mereka yang ingin kembali ke kampus tapi tak diluluskan kerana tidak memenuhi kriteria kritikal itu. Kritikal itu ditetapkan oleh pihak BPA lah, bahagian perancangan akademik. Dia akan tentukan bangunan akademik, dia akan tentukan anda masuk dalam kategori tersebut. Jadi Syahmi, sila rayu. Sila buat rayuan dengan segera dan kita akan penuhkan sekiranya berlaku lagi kekosongan seperti mana kapasiti kita 1,440 risu, kita akan penuhi asrama kita. Rugi asrama tersebut sekiranya tiada orang yang menghuninya. Betul. Okey, itu sahaja soalan. Sedar tak sedar dah 1 jam kita bersiaran bersama yang bahagia Prof kita. Ada pelbagai persoalan yang dirungkaikan berkaitan dengan Kolej Kediaman, pendaftaran dan apa. Okey, ada soalan lagi ke?
Satu lagi soalan. Oh, kita ada satu lagi soalan. Oh, yes. Kita buka lagi sebab kita nak pelajar kita rasa biar puas hatilah. Prof boleh jawab semua apa Ya, yang ditanya. insyaAllah. Saya Okey, cuba kita yang tengok dulu terbaik. soalan. Okey, Muhammad Izhar. Masih ada lagi ke kota untuk student selepas fasa kedua? Okey, Maksudnya selepas Muhammad fasa kedua, Izzah, Prof. sekarang kita tahu bahawa kita telah meluluskan, BPA telah meluluskan seramai 525 orang. Setakat ini, sehingga ke hari ini, ada ramai lagi yang belum mendaftar. Yang belum mendaftar ke kampus, ketiga-tiga kampus. Ya. Jadi kita akan tunggu sehingga 8 April ini dan kita akan penuhi sekiranya masih kosong. Jadi saya boleh kata cuba memohon. Ya. Sebab kita akan berdasarkan kita dah beri tarikh akhir pendaftaran ialah pada 8 April. Jadi kalau pelajar tak datang, kita akan penuhi dengan pelajar-pelajar yang merayu. Maknanya Prof, mungkin masuk. kita akan ada fasa ketiga lah Prof ya. Kalau Saya ramai boleh yang tak kata, mendaftar ya. fasa kedua, kita jadikan tu fasa ketiga Fasa Prof. ketiga, insyaAllah. Sebab tu kita nak tahu yang sebenarnya supaya kita tak rugi tempat-tempat tersebut. Betul. Kita nak bagi kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi kepada mereka yang telah terima surat, sila datang segera supaya kita dapat buat bahawa selepas 8 April, kecuali ada beberapa kes penangguhan yang boleh kita benarkan kerana misalnya kerana anda tinggal terlampau jauh dan sebagainya, kesukaran untuk menentas negeri diakibatkan oleh beberapa faktor, yang tu kita boleh terima penangguhan tersebut. Tetapi jika tidak ada apa dan masih ada lagi kapasiti, especially kampus kota yang paling ramai kapasitinya, jadi kita benarkan. Jadi anda yang bertanya tadi, insya-Allah anda boleh memohon dan kita akan segerakan untuk mengisi, boleh dikatakan sebagai fasa 3. Fasa ketiga. Fasa ketiga. So mana tahu ada rezeki pelajar-pelajar kita yang mana tak dapat kelulusan untuk fasa kedua, kita ada fasa ketiga. So berdoalah supaya ada fasa ketiga dan you all boleh balik ke kampus seperti biasa. InsyaAllah. Ya, insya-Allah. Baik Prof, maknanya kita dah bersiaran, maknanya kita dah habis dah. Kita dah baca beberapa soalan daripada pelajar-pelajar kita yang bertanyakan. Kebanyakan yang bertanya tu nak balik ke kampus. Ya, saya nampak bukan tak nak begitu. balik, ramai nak balik ni ke Saya kampus sangat ni. teruja pada petang ni Mira sebab bila melihat soalan tersebut, walaupun kita tak dapat penuhi semua soalan yang begitu masuk sekarang, saya rasa teruja sebagai selaku Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni ini melihat kepada keinginan pelajar untuk datang ke kampus. Sebab tu saya menjangka situasi kemeriahan kampus akan kembali pada pengambilan insya-Allah semester September ini insya-Allah. Saya rasa mungkin diorang ni suka nak sambut bulan Ramadan di Kelantan ni Prof. Ya, sebenarnya kita pun ada program untuk pelajar berbuka puasa bersama TNC dan staf HEPA dan sebagainya. So kita macam di kampus kota kita telah menyediakan di Dewan untuk kita solat tarawih sebab kita jangkakan pelajar ini surau kita agak kecil, jadi kita telah menyediakan kita guna Dewan untuk solat tarawih. Untuk solat tarawih di kampus kota dan kita telah berbincang dengan Pusat Islam. Jadi kita akan meriahkan untuk tarawih tersebut. InsyaAllah kepada pelajar yang berada di kampus kota, Bacok dan Jeli sekalipun. Bacok ada di Pusat akan Islam. adalah program-program di sepanjang Jeli, Ramadan. Pusat Islam Jeli. Di kampus kota Dewan Kota Kita buat di Dewan ya. Okey, wah meriah ni Ramadan ni. So ramai yang nak balik ke kampus, nak sambut puasa kat sini, nak sambut raya kat sini. So boleh yang mana masih lagi belum lapor diri, sila lapor diri sebelum 8 hari bulan. Ada yang ingin memohon untuk masuk juga ke kampus, cuba mohon. Mungkin kita akan ada fasa ketiga, insya-Allah kita doakan semoga ada fasa ketiga. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen program kita pada petang ini, mungkin Prof kata-kata akhir daripada Prof kepada penonton kita. Selaku Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni, saya ingin mengucapkan sebab saya baru dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi untuk jawatan ini pada 15 Mac 2021, jadi masih lagi tak sampai sebulan lagi. Pernah berada di HEPA tapi kembali ke HEPA. Pernah berada di HEPA pada 2012 dulu. Jadi sangat mengalangkan program ini selain memperkenalkan HEPA, memperkenalkan diri saya juga sebagai Timbalan Naib Chancellor. Saya sangat-sangat berharap untuk bertemu muka dengan anda semua dan saya telah mengadakan program dengan MPP ketika kursus kepimpinan mereka dan semoga kita dapat bekerjasama demi untuk membangunkan negara kita, membangunkan ummah kita. Jadi kita sama-samalah
mengambil peluang dengan adanya Universiti Malaysia Kelantan ini menyediakan perkhidmatan pendidikan yang bermutu tinggi. Ya. Jadi saya sangat-sangat mengalukan, insya-Allah di lain masa kita akan sentiasa mengadakan program TNC HEPA berjumpa dengan pelajar melalui program sebegini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kru-kru di sana, semua UMK TV yang official menjemput saya dan UMK. juga moderator yang hebat ini yang saya telah kenali begitu lama. Ya. Saudara Miri, Puan Mira kita ini seorang penolong pegawai kebudayaan kita. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dari masa ke semasa. Dan kepada mereka yang betul-betul nak balik ke kampus, sila hubungi pihak pembangunan akademik dan merayu, insya-Allah ada kekosongan kita akan isikan. InsyaAllah. Okey, insya-Allah Mira. InsyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan Yang Berbahagia Profesor Dr. Razli Bincik Razak Timbalan, Chancellor Ewa Pelajar dan Alumni kerana sudi bersama dengan kita InsyaAllah. pada petang ini bagi program live kembali ke kampus bagi pelajar-pelajar kita yang masuk bagi fasa kedua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Komersi Korporat kerana menjemput kami pada hari ini bersama dengan kami. Juga terima kasih kepada Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu bagi tempat yang cantik ini sentiasa bersiaran di sini ya Prof. betul. Kami bangga ya kita ada tempat yang cantik untuk bersiaran langsung, dan juga terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat bagi program pada hari ini. Okey, terima kasih yang menyaksikan live di official UMK dan juga di YouTube channel UMK TV. Jadi kita dah sampai ke hujungnya Prof. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi.